Silakan. Terima kasih, Tan Sri Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tan Sri Pengurusi, kita semua sedia maklum akan peranannya Kementerian Kewangan untuk akhirnya mengurus dasar fiskal secara berhemat dan mengurus kewangan awam dengan cekap. Tan Sri Pengurusi, saya sekadar untuk mengingatkan kita bahawa bajet 2022 ini bersifat bajet mengembang, sekaligus ia akan pasti meninggalkan kesan atas defisit fiskal yang telah pun kita tahu mengunjurkan 600 KDNK atau mungkin juga lebih daripada itu. Tan Sri Pengurusi, saya ingin bangkitkan atas kepala B10 020,000 ini akan strategi fiskal bagi menangani apa yang jelasnya adalah pengurangan pendapatan, yang mana kita perhatikan dalam tinjauan fiskal anggaran hasil kerajaan persekutuan 2022 sudah pun diunjurkan pendapatan yang lebih rendah daripada yang asal, daripada yang awal RM 210 bilion ataupun bersamaan dengan 13.9% KDNK dan ini adalah jauh berbeza dengan pendapatan revenue ataupun revenue daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan kata lain, Tan Sri Pengurusi, kekurangan ini pasti akan menjejaskan kita dalam soalan pelaburan dan bagaimana untuk merancangkan kembali, memulihkan kembali ekonomi. Tambahan pula kalau kita perhatikan hutang-hutang kita yang akan matang seterusnya dalam tahun ke depan ini, security kerajaan Malaysia atau MGS, MGIR, bil perbendaraan 33 bilion dan juga sukuk perumahan kerajaan 6 bilion dan seterusnya. Tan Sri Pengurusi, apa yang saya ingin bangkitkan dalam keadaan kita menangani emolument ataupun OPEX, gaji pencen yang terus membengkak kepada 49% KDNK. Persoalan saya bagi Menteri Kewangan dan Kementerian Kewangan adalah dalam hal B0 ataupun 20,000 ini, 020,000 ini adalah bagaimana untuk kita mengelakkan krisis kewangan yang bakal akan menimpa kerajaan dan negara ini. Bersekali dengan itu juga saya ingin untuk bertanya akan apakah strategi pelaburan atas kepala 030,000 Kementerian Kewangan bertanggungjawab untuk mencerakinkan strategi ini yang perlu diperdetailkan pelaburan atas kepala 030,300 pelaburan strategik yang diperuntukkan sebanyak itu, apakah langkah-langkah dan detail sikit tentang perkara ini perlu diperjelaskan oleh kementerian yang bertanggungjawab untuk bagaimana untuk merancangkan pelaburan dan juga pertumbuhan. Bersekali dengan itu, Tan Sri Pengurusi, adalah suntikan modal yang bakal dibuat dalam tahun 2022 yang di atas kepala pembangunan P10 09,000 itu yang diperuntukkan dalam jumlah yang besar 13.5 bilion. Saya ingin tahu apakah bagaimanakah akan dirancang, pelaksananya, agensinya, sektornya dan pendetailan ataupun informasi ataupun maklumat tentang perkara ini tidak dibutirkan, dan saya mau diberikan penerangan akan perkara ini, bagaimana persoalan 13.5 bilion ini akan dilabur dan diharapkan akan dapat menyuntik apa yang dikatakan sebagai pump priming itu untuk merancangkan ekonomi dalam waktu pemulihan ini. Satu lagi perkara yang mungkin juga saya ingin singgung adalah persoalan ada di bawah kepala P10 pembangunan juga 50,000 kegiatan PPI ataupun PFI yang bakal diterokai. Kita ingin tahu apakah berapakah jumlah yang akan terus dibuat dalam keadaan kita pun sudah banyak memberikan garanti ataupun government guarantees, jaminan kerajaan, dan mungkin saja ada yang default menjadi contingent liability. Jadi saya ingin tahu apakah yang telah dilaksanakan PPI itu, berapakah yang dalam
risiko untuk default dan menjadi contingent liability. Akhir sekali, Tan Sri Pengerusi, kalau diizinkan untuk saya mengangkat sikit persoalan melebarkan pendapatan, sama ada dalam bawah kepala LHDN 060-400 itu, ataupun juga sekaligus untuk saya bangkitkan dari segi strategi fiskalnya, di mana kita bercakap tentang mengembangkan ataupun memulakan cukai makmur yang menyaksikan baru ini, bagaimana pasaran bertindak ganas menentang cubaan itu, dalam keadaan kita punya keupayaan Tan Sri Pengerusi untuk mendapatkan apa yang diistilahkan sebagai wang yang keluar dalam bentuknya capital flight, dalam artinya tax avoidance yang mungkin legal tetapi tidak bermoral, bukan tax evasion yang illegal. Dari seginya Pandora Papers, di manakah dari segi ini LHDN ataupun Bank Negara Malaysia untuk memulakan tindakan atas perkara ini. Semoga kita dapat melebarkan, meningkatkan pendapatan kita, andainya kalau ia dibawa kembali untuk dilaburkan di negara ini, ataupun dengan sekaligus jumlah yang 1.8 trilion itu adalah jumlah yang besar, dan perkara ini saya yakin dari segi Kementerian Kewangan wajar memberikan penumpuan dan investigation sama ada dalam bentuk forensik ataupun apa jua yang lain yang diperlukan. Tan Sri Pengerusi, terima kasih atas peluang ini. Terima kasih Yang Berhormat Selangor. Kita ada 50 minit, maka kalau kita patuhi 5 minit tu,